Orang yang ada yang tutup aurat pun tak pergi umrah, tak pergi haji. Itu bukan ukuran. Subhanallah, itu bukan ukuran. Seseorang itu dapat rahmat, dapat redha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semoga sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, ibu ayah, kakak-kakak dalam keadaan yang tenang, kuat, terus bersemangat dalam pertolongan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan Allah lah sebaik-baik penolong. Dalam pertolongan Allah, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam perlindungan Allah, dalam hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Insya-Allah kita harus dalam keadaan sedar. Harus dalam keadaan sedar kita ini adalah hamba Allah dan juga khalifah Allah. Ada banyak perkara yang perlu kita lakukan pada hari ini dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hambanya dan tanggungjawab sebagai khalifahnya. Sebenarnya handshot saya ni daripada dulu dah bertahun-tahun saya memang setia dengan satu jenis handshot. Handshot sebab saya ni aktif. Ya, saya ni aktif, selalu bergerak. Kan pergi ladang ternak, pergi program, yelah, ceramah di khalayak ramai, dan saya bukannya ceramah macam duduk diam. Saya akan bergerak, kalau tuan-puan sekalian faham. Dan biasa tengok, aktif, tangan tu sana sini. Jadi muslimat, ini memang jelas aurat lah. Yang kita boleh perlihatkan adalah tangan depan ni tak aurat, tangan belakang ni tak aurat. Ini kata dua tangan tu. Okey, jadi subhanallah, yang ni, jadi macam mana pun, sebab ada setengah handshot saya kena tarik, lama-lama kena betulkan. Dah lama dia melurut kat sini, jadi nak kena tarik balik. Macam tu lah. Jadi kita ni memang pemakai handshot daripada zaman belajar. Jadi sampai ketika saya dah suka dengan handshot ni, memang stick dengan handshot ni. Saya sekadar menasihati diri saya dan sahabat-sahabat, cuba elakkan warna handshot sama dengan warna kulit. Elakkan warna handshot sama dengan warna kulit. Tapi jika handshot tu warna kulit tapi nampak perbezaan, boleh nampak itu bukan kulit, maka tidak timbul keraguan. Sebab kita nak elakkan syubhah, kita nak elakkan keraguan. Orang beriman dan orang bertakwa, dia cuba sedaya upaya mengelakkan unsur-unsur keraguan. Sama juga dengan stokin. Tuan-puan sekalian, sama juga dengan stokin nak disebutkan, elakkan memakai stokin yang sama warna dengan kulit. Ataupun seumpama, tak sama pun seumpama. Jadi daripada jauh nampak seperti itu adalah kulit, itu adalah warna kaki. Walaupun mungkin kita kata, kulit saya gelap lagi, stokin ni cerah sikit contoh. Ataupun kulit saya cerah lagi, stokin ni gelap sikit. Jadi kita tahu ada warna stokin yang coklat, dia ibarat warna kulit. Dia seumpama warna kulit, tak semestinya warna kulit kita, tetapi dia nampak warna tu macam warna kulit. Jadi kalau warna gelap macam ni, agak jaranglah warna kulit macam ni, boleh nampak perbezaan. Jadi macam tu lah warna biru kan, sekian-sekian. Jadi supaya apa tuan-puan sekalian, untuk mengelakkan syubhah, diragui. Maksudnya situasi yang diragui, sama ada seumpama kita bimbang, kita umpama seperti tidak menutup aurat. Jadi kita elakkan daripada perasaan-perasaan, sangkaan yang tidak benar orang lain terhadap kita, dan sangkaan perasaan kita pun kita nak jaga. Perasaan, sebab ada orang dia nak tutup aurat, dia nak pakai stokin, nak pakai ni, tapi dia tak nak macam nampak dia pakai stokin. Bila tanya kenapa pilih warna-warna nude ni kan, warna macam kulit, saya tak nak nampak sangat macam saya pakai stokin, tapi saya pakai stokin. Jadi apa tujuan sebenarnya? Sebenarnya tujuan kita nak menutup aurat semua tu, memang kita nak tutup, jelasnya adalah supaya kaki kita
betis kita kan, betis tu kadang terselak, berjalan laju, naik tangga, tidak kelihatan. Jadi kita tahu stokin kaki ni sebenarnya ada ramai wanita yang pakai memang tujuan untuk kecantikan. Stokin kaki yang nipis, dia panggil apa, sarung kaki. Yang nipis, sebab bila pakai tu nampak licin je kaki. Nampak warna cantik, tak nampak bulu. Sebab itulah kita tak nak ada unsur-unsur syubhah, situasi yang diragui, was-was tu. Sebab ada yang tujuan pakai stokin kaki ni, sarung kaki ni memang tujuan untuk dilihat cantik. Jadi dibimbangi kita memang kata nak tutup aurat dan warna macam tak nak nampak macam pakai stokin, tetapi terselit niat yang kurang baik dalam hati kita. Susah ni nak jaga hati ni. Jadi sebaiknya kita elakkanlah situasi itu. Siapa yang baru nak belajar menutup aurat dengan sempurna, maka subhanallah tuan-puan sekalian, tak apa, belajar dulu. Pakailah warna apa. Yang penting mula dulu pakai, dan selesai nanti barulah mula cuba pula naik step seterusnya warna yang lebih jelas perbezaan. Alhamdulillah. Kita ni nak buat pahala banyak lagi cara, bukan tutup aurat je. Solat pun, sedekah, okey. Itu pahala. Pahala is pahala. Dosa is dosa. Jadi tak boleh campur aduk dosa dan pahala. Lepas tu yang kedua, orang yang ada yang tutup aurat pun tak pergi umrah, tak pergi haji. Itu bukan ukuran. Subhanallah, itu bukan ukuran. Seseorang itu dapat rahmat, dapat redha Allah. Satu lagi, ayat-ayat macam yang penting mak saya redha, ayah saya redha, yang penting suami saya redha. Itu pun bahaya. Subhanallah. Memang mak ayah dia redha. Mak ayah redha dengan perbuatan maksiat anak. Mak ayah ni pun kena bertaubat. Sahabat-sahabat, berhati-hati. Sebab ramai manusia hari ini lebih mengejar redha manusia berbanding redha Allah. Dia buat sesuatu dan sesuatu itu bertentangan dengan syariat. Tetapi kekuatan dia untuk meneruskan perbuatan yang bertentangan dengan syariat tersebut adalah ayat apa? Yang penting mak saya redha. Yang penting suami saya redha. Orang lain tak penting dalam hidup saya. Macam tu kan. Paling utama keluarga saya boleh terima saya. Yang penting keluarga support. Yang penting mak ayah dan suami saya support. Subhanallah tuan-puan sekalian. Jika begitulah keadaannya, dia buat sesuatu yang bertentangan dengan syariat tapi dapat support ibu, ayah, keluarga, bermaksud satu keluarga kena bertaubat. Satu keluarga bertaubat. Subhanallah. Kita jika dapat redha ataupun restu ibu ayah suami tapi tak dapat redha Allah, Allahu Akbar, mustahil untuk masuk syurga. Tak dapat rahmat Allah, mustahil masuk syurga, sahabat-sahabat. Adakah kita di masa kelak mencari-cari ibu, mak, mami, daddy, sayang, Habib, awak kan redha saya, tolonglah saya masuk syurga. Subhanallah. Masa tu apa yang mampu dikatakan? Ya Allah, saya pun ketakutan ni, tak tahu lepas ke tak. Dulu kan awak kata awak redha saya. Masuk syurga Allah dengan redha Allah. Ibu bapa yang bagaimana sehingga redha Allah pada redha ibu bapa? Ciri-cirinya adalah ibu bapa yang dapat redha Allah. Ibu bapa yang saleh dan salehah. Ibu bapa yang beriman dan bertakwa. Jadi redha Allah terletak, maksudnya jika dia redha ibu bapa yang baik, yang saleh salehah ini redha pada seorang anak, maka Masya Allah dia akan dapat redha Allah. Jadi perkara-perkara macam ni, muslimin-muslimat, orang Melayu Islam kita dah buat ayat main-main je sebut. Subhanallah, dia tidak sedar perkataan itu adalah satu perkataan dusta. Satu perkataan dusta. Dia menyenangkan hatinya, dia menyokong perbuatannya dengan perkataan-perkataan dusta sebegitu. Jadi subhanallah, Allahu Akbar.